Kalau kita tengok dalam parlimen, siapa yang banyak kecek lah ni, masa sepi belakang. Masya Allah. Kita memang terbuka. Pilihan raya ni, kalau dia minta dia nak jadi Perdana Menteri, tak tahu apa lah nak jadi pada kita. Mak kata, nak main semaya pun tak. Nak berjemaah, nak kokok pun tak boleh musim. Kita bantah berkenaan nak mari je. Perdana Menteri nak mari. Apa ni, Ratu Cantik. Pada bulan 12 ni. Perdana Menteri nak mari. Apa ni, Ratu Cantik. Pada bulan 12 ni. Perdana Menteri nak mari. Apa ni, Ratu Cantik. Pada bulan 12 ni. Dia jawab kan, tengok Cina. Ekonomi Malaysia. Dia tahu tu je. Dia tak tahu musibah yang akan berlaku, yang akan menimpa. Jadi, pokok kita pun kata, awak tak masuk campur lah. Ini benda Islam. Kita tak cara pun buat demo, tapi buat apa yang demo dia masuk campur sangat tu. Semua tahu kita tak ganggu, tapi dia cukup mengganggu hingga kepada hari Jumaat ni tak saya buat hari Minggu pula. Kita pergi soal cuti Sabtu Ahad, agenda Yahudi, agenda DAP, macam agenda Cina. Kan dekat Johor kan depa kan untuk tahun depan kan depa dah beralih kepada tahun 2025 macam dah beralih cuti Sabtu Ahad. Kan? Jadi ada ustazah apa ni berpolitik dalam terima kasih kawan-kawan yang hadir. Bantu aku like, komen dan subscribe. Okey, alright. Kita kebetulan kita duduk daripada segi hak yang macam ni. Aku nak bawa jom kita dengar apa yang dikatakan oleh politik hasut dalam masjid. Politik hasut dalam masjid. Ni audio di Masjid Palembang. 21 hari bulan 10 2024. Baru 5 hari lepas jam 9 pagi. Orang kata kuliah duha lah kira. Lagu mana boleh berpolitik di masjid dalam Kelantan ni. Dan kalau tak silap aku memang polis dah panggil, polis dah mula siasat dah sebab dia dah melanggar dasar-dasar Majlis Agama Islam Negeri Kelantan. Jadi jom kita layan. Muslimat kena tahu bahawa suasana kita di Laut Cina Selatan sana gabungan original buat ke siapa? Tempat markah dia, tentera dia. Tembak tak unsur sama militer muslimat. Bila masa je, dia tu kasih muslimat. Kasih ni cukup dah berapa hari untuk ke Demak. Lepas tu akan mari orang lain, orang ni baru tubik. Dan ni dia tukar. Malaysia menjadi sarangannya. Fokus utama. Kalau kita tengok dalam parlimen, siapa yang banyak kecek lah ni? Okey, mula-mula tadi dia duk cerita pasal Laut Cina Selatan dekat belah Sarawak yang menjadi rebutan. Aku ada tengok tapi video tu aku rasa aku tak boleh share sebab suara dia AI apa semua AI. Jadi kalau tak silap aku memang copyright lah sebab aku dah pernah kena copyright kalau aku menggunakan video AI orang. Tapi dia menceritakan di satu kawasan ni Brunei pun nak, Malaysia punya hak ni, Malaysia punya ni pun Brunei kata dia punya, lepas tu negara-negara jiran sekeliling laut tu pun kata dia punya, China kata dia pun punya, Vietnam kalau tak silap aku. Vietnam pun kata dia punya. Jadi sekarang ni ditunggang oleh ustaz PAH ni, kononnya China dia nak rampah Malaysia ni. Kan, China dia nak ambil hak Malaysia. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dah bercakap. Sama ada berperang ataupun berunding. Berperang ataupun berunding. Berunding bukan semata-mata hanya berunding dengan China aja, perlu dengan Brunei. Pasal berdekatan, berhadapan dengan Brunei. Lepas tu kena berunding dengan Vietnam. Sebab masing-masing kata aku punya. Tetapi telaga minyak yang ada di situ, hak Malaysia, hak Petronas punya. Alhamdulillah kita boleh cari gali sampai hari ini. Jadi jom kita sambung. Ini dia nak masuk soal di dalam parlimen, kononnya DAP lah yang terpaling besar. Masa sepi belakang. Cek lah ni, masa sepi belakang. Masya Allah. Kita memang terbuka. Pilihan raya ni, kalau dia minta dia nak jadi Perdana Menteri, tak tahu apa lah nak jadi pada kita. Mak kata, nak main semaya pun tak. Nak berjemaah, nak kokok pun tak boleh musim. Dia suka mencampur adukkan masalah kita orang Islam, kita tak cara kat dia. Kita tak kata gapo kat dia, tetapi dia suka benar. Cara bak Islam ni muslimat.
Bila kita bantah berkenaan nak mari je. Perdana Menteri nak mari. Apa ni, Ratu Cantik. Pada bulan 12 ni. Tengok, tak ada apa-apa dia dah buat fitnah dah. Kata Perdana Menteri nak bawa mai Ratu Cantik, nak buat pertandingan Ratu Cantik. Apa buktinya yang dapat, yang ustazah ni dapat tunjuk bukti Ratu Cantik berlaku bulan 12 ni di dalam bumi Malaysia. Babe, yang duk tayang telur jantan dekat apa nama Kedah tu, kan, waktu 2022, hang tak mau, dia macam hang tak mau sebut pula. Yang berlaku Ratu Cantik Pondan dekat Kedah tu hang tak mau sebut pula. Aloha, separuh bogel dekat apa Ganu tu hang tak mau sebut pula. Ni ustazah apa macam ni? Cina. Apa ni, Ratu Cantik pada bulan 12 ni. Dia jawab kan, tu Cina. Ekonomi Malaysia. Dia tahu tu je. Dia tak tahu musibah yang akan berlaku, yang akan menimpa. Jadi pokok kita pun kata, awak tak usah masuk campur lah. Ini benda Islam. Kita tak cara pun hak demo, tapi apa yang demo duk masuk campur sangat tu. Bak Islam ni muslimah. Dah, kita tak ganggu dia. Dia nak Siapa yang masuk campur? Yang dia duk nampak soal halal tu lah. Dia duk nampak yang soal logo halal tu je. Ustazah duk tak bernega produk-produk kecil-kecil makanan-makanan. Ustazah tak tahu. Pergi tanya orang-orang yang bernega. Ada pelbagai produk untuk hasilkan ayam goreng. Segala produk tu memerlukan pengesahan halal. Barulah penjualan perniagaan tu barulah boleh dapat logo halal. Orang bersuara soal itu betapa menyusahkan para peniaga. Tengok, munafik ustazah ni. Aku geram sungguh. Semua beranda pun. Dia nak semua tokong pun. Kita tak ganggu. Tapi dia cukup mengganggu hingga kepada hari Jumaat ni tak saya buat hari Minggu pula dah. Okey, dengar Pak ni. Dengar Pak ni. Sekejap kita ada video untuk nak menjawab kepada ustazah ni daripada Wadah Daily. Dia menyanggah pemangku Sultan Johor tau. Dia menyanggah pemangku Sultan Johor tau. Tapi dia cukup mengganggu hingga kepada hari Jumaat ni tak saya buat hari Minggu pula dah. Topik dah lah ni muslimat. Kalau kita tak ramai jadi parlimen, nak bahas tak boleh buat dia ramai dah. Dia tak minta nak jadi Perdana Menteri teguk kita. Jadi, lah ni tu suruh semaya ajak berterusan. Selain semaya ajak ramai-ramai, di rumah kita tu kita semaya dah ajak. Pertama sekali, minta keselamatan kepada negeri kita. Minta keselamatan kepada negara kita. Ya Allah. Contoh, kalau kita kata, kita mati dah. Ni, anak cucu. Anak cucu ni muslimat. Cukup menakutkan. Masya Allah. Tabarakallah. Allahu Akbar. Contoh kat kita mati dah. Mati pun anak cucu kita. Itulah. Arwah Ustaz Bunyamin sebut. Bahawasanya kalau kita tidak tegas benar untuk menegakkan agama Islam, orang akan hancurkan agama Islam ni muslimat. Esok kalau contohnya, kalau kita ni tak panggil diri untuk menegakkan agama Islam muslimat, maka anak cucu kita akan pergi kubur kita yang kecil, dia tak boleh baca hati. Okey, jap. Ayat ucapan ni, ucapan cara ustazah ni bercakap, dia ulang sewaktu zaman Hadi Awang keluarkan amanat tu. Sewaktu berlakunya memali, sebelum berlakunya memali, ayat macam ni lah. Sampaikan boleh menggelarkan UMNO kafir, UMNO Taghut, UMNO lawan Islam. Kan Islam terancam di bawah kerajaan UMNO ni. Ni hak yang Mahdi jadi maha zalim, maha Fir'aun, maha kafir, segalanya. Ni sekarang dia ulang balik. Nenek aku dia lagi kecil, dia tak boleh baca hati. Dia kata, nenek aku lah, mak aku lah tak cara orang suruh sokong Islam, dia duk ayat serupa. Akan jadi lagu tu muslimat. Jadi lagu mana? Anak cucu pergi kecil yang tak kubur, bukan baca hati. Jadi muslimat. Ni orang tua royak ni bagai main-main nak jadi muslimat, insya-Allah. Jadi tak ada suasana ni muslimat, walaupun kita bebas, boleh pergi mari mana kita pak nak pergi, tapi muslimat tengoklah tak ada suasananya, kau sari jadi kau cekik darah. Masya-Allah. Orang apa ni hak miskin dibiarkan begitu, masya-Allah. Di sekolah Cina membui. Ini yang paling aku geram sekali bila dia sebut orang miskin kira macam dibiarkan. Aku cukup geram lah. Pas perintah satu habuk haram apa pun dia tak sebut soal miskin tegak. Sebab tu PAS menjadi kerajaan. Apa yang PAS fikir untuk nak bantu rakyat-rakyat susah? Malah bila PAS jadi kerajaan, rakyat jatuh miskin teruk.
Papa kedana. Bankruptcy tu weh. Naik Anwar Ibrahim, 200,000 orang yang bankrupt dikeluarkan daripada kebankrapan dia. Berapa ratus ribu rakyat dikeluarkan daripada kebankrapan dan limit bankrupt tu dinaikkan lagi kepada 200,000 ringgit. Ustazah, jangan jadi munafik sangat Ustazah. Karut betul lah Ustazah ni musibat. Lepas tu, kononnya bagi peruntukan kepada sekolah-sekolah Cina 18 juta ringgit. Habis tu yang Ustazah musibat ni, Ustazah duk pejam mata ke apa? 100,000 ringgit untuk setiap kampung. Ustazah tak, macam Ustazah jadi setan bisu ke apa? 100,000 ringgit untuk setiap kampung dalam Malaysia ni, dalam Semenanjung ni saja, berapa banyak kampung-kampung Melayu kali dengan 100,000. Lepas tu peruntukan Kementerian Pendidikan tu untuk apa Ustazah? Kementerian Pendidikan tu dapat berapa puluh 60 bilion lebih untuk apa Ustazah? Ini betul-betul Allahu Akbar, 64 bilion. Hampa bahagilah tengok setiap sekolah dapat berapa banyak. Hei. Masya Allah, di sekolah Cina bui bajet hak tinggi-tinggi sekolah Melayu kau jadi turun. Allah hamba kata, kalau dia diam reto kak. Lah ni kan tak lah tu. Lantang musimat. Dah masa itu mana? Di kampung baru tak ingat. Nyo sodak perkampungnya orang Melayu, hak duduk selama kening tu. Tengok dia masuk pula soal kampung baru Kuala Lumpur tu. Rak kita musimat. Masya Allah. Tabarakallah. Allahu Akbar. Dia naik toncang tadi. Masya Allah. Doa lah muslimat. Dan doa kunut nazilah tu, muslimat jangan lupa. Doa semua sepah mayat. Supaya pakatan mereka hancur lebur. Punca kunut nazilah. Sebab kunut nazilah kita tengok apa yang berlaku. Orang yang membaca kunut nazilah, 2 ke 3 minggu selepas membaca kunut nazilah, apa yang berlaku dekat ni, Yasin? Apa yang berlaku yang dah puluhan tahun duk tak banjir, apa yang berlaku? Apa yang orang yang buat tuduhan fitnah khazaf, hina orang, apa yang berlaku dekat tempat dah. Ni hak yang musibat apa kencing, sembang, tipu, hak yang ketimbang. Tengok pam Allah bagi 16 biji rumah tempat dia, ribut mai. Kunut nazilah lagi sesama Islam, kunut nazilah lagi. Mak ekonomi dia teguh. Kita ni kalau tanya, ada duit 1,000 duk sipir dalam bank. Maunya nak ada. Orang dia juta-juta mesti mak duit. Tak apa dia buat kerana pun. Dia payah nak terbalik. Kita ni ekonomi tak ada. Mereka tu ada yang kata boleh lari jauh-jauh. Sebab sedangkan Rasulullah suruh kita kaya. Rasulullah suruh kita kaya, tapi orang musibat macam Ustazah ni nak menjumutkan lagi pemikiran orang-orang Islam dan juga orang-orang Melayu, sehingga orang-orang Melayu kekal mundur, kekal jumut dan ikutlah hasutan kata-kata buruk, fitnah apa semua daripada puak-puak ustaz, puak-puak ustazah ni. Aku dengar sekali aku geram sungguh. Dia ada duit, kita ni nak talubung, nak secamuk siding. Allahu Akbar. Mesti mak masuk sekolah, jane mula. Cikgu rakyat sama, tu tengok kita Malaysia bersama tu. Masa tu rasa tu perasaan takut. Dia kata, kalau nyekat tu ke Cina pun, hancur pun. Allahu Akbar. Masya Allah. Apa akan berlaku? Kita minta doa dengan Allah supaya pakatan mereka tu hancur lebur, ya Allah. Jangan bicari seperti dengan Palestin. Palestin memang dia orang kuat akidah muslimat. Allah duduk dalam diri dia tu memang teguh betul. Kita tengok mati syahid dia tu. Dok bom dalam masjid tu amak-amak gini dia bom hak tu cabut kepala, hak tu cabut kaki. Tapi walau keadaan gitu, hak itu ni tak lagi ditolong akak, tolong gapo nak yang nak kau syahid. Masya-Allah, tabarakallah. Orang syahid ni mandi pakai tak mandi dia akan ambil budak lebih kamu gitu. Subhanallah. Kita nak juga mati syahid, cita-cita nak mati syahid muslimat. Dan seterusnya muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 21 Oktober di Masjid Flatbear. Makan jannah, iaitu syurga. Iaitu Alright, 21 Oktober. Ceramah ni berlaku dan katanya dah masuk ke dalam polis. Dah masuk ke dalam siasatan polis, dah ada orang pergi buat report. So, kita bawa bersama dengan Wadah Daily pula. Kan? Okey. Di dalam Wadah Daily ni pun ada depa ada buat reaction terhadap ucapan Ustazah ni juga yang aku share tadi, kan? Lepas tu aku harap dah ada orang buat laporan polis dah. Aku harap sangat-sangat Tengku Mahkota Johor ambil satu tindakan lah. Aku harap sangat-sangat ambil satu tindakan terhadap Ustazah ni.
Kalau boleh gantung, tarik tauliah dia yang duk mengajar dekat masjid ni. Cuti Jumaat dipindah oleh Sultan Johor, DAP juga yang dipersalahkan. Ustazah Limah buat fitnah di masjid. Alright. Jom sama-sama kita dengar apa yang dikatakan. Semua tahu tunggu. Kita tak gantung. Tapi dia cukup menggantung. Hingga kepada hari Jumaat ni tak saya buat hari Minggu pula. Itulah satu video rakaman suara di TikTok memaparkan politik fitnah PAS yang tak habis-habis. Rakaman tersebut memaparkan ucapan fitnah oleh Ustazah Cik Lima Muhammad atau dikenali sebagai Kak Cik semasa kuliah duhanya dekat Masjid Al-Raudah, Palembang. Banyak tuduhan yang tak masuk akal, penuh dengan unsur fitnah yang dicakapkan oleh Ustazah ni. Tentera dia bertembak untuk Malaysia Muslimat. Bila masa je Malaysia menjadi sarangannya. Syahid ni mandi pakai tak mandi dia, maka ambil boleh lebih kamu kita. Subhanallah. Kita nak juga mati syahid. Cita-cita nak mati syahid Muslimat. Dalam parlimen, siapa yang banyak kecek dah ni, masa speak belakang. Pilihan raya ni, kalau dia minta dia nak jadi Perdana Menteri, tak tahu apa lah nak jadi pada kita. Maka kata, nak main semaya pun tak. Nak berjuang, nak apa pun tak boleh Muslimat. Dia nak semua tahu tunggu. Kita tak gantung. Tapi dia cukup menggantung hingga kepada hari Jumaat ni tak saya buat hari Minggu pula. Kalau kita lah ni tak mahu diri untuk menegakkan orang Islam Muslimat, maka anak cucu kita akan kikuk kita yang kecil, dia tak dibaca. Dia kata apa nenek aku lah, mak aku lah tak cara orang susah pun Islam di sekolah Cina mau bui baca hak tinggi sekolah Melayu kau jadi turun orang Muslimat dan doa gunung Nazilah tu Muslimat jangan lupa doa sama selepas maya supaya pakatan mereka hancur lebur. Dahsyat betul Ustazah ni ya. Tapi nak heran pun tak boleh. PAS dengan politik fitnah ni dah sinonim dah. Kalaulah kita teliti betul-betul, tuduhan-tuduhan ni semuanya tak masuk akal. Ambil contoh isu cuti hujung minggu di Johor yang ditukar dari Jumaat Sabtu ke Sabtu Ahad. Siapa yang buat keputusan ni? Bukannya China atau DAP, tapi pemangku Sultan Johor sendiri. Jadi, adakah kemungkinan Ustazah Cik Lima ni nak tuduh Sultan dengar kata-kata orang China atau DAP? Naratif China nak serang Malaysia ni pun sebenarnya dah bertahun-tahun diputarbelitkan oleh pembangkang, terutamanya PAS lah. Isu kapal China yang berlabuh di Pulau Pinang dijadikan pembohongan oleh mereka, sedangkan itu hanyalah kapal kunjungan dan latihan pelajar China ke sekolah swasta di Pulau Pinang. Apa yang perlu ditakutkan? Kalau kita imbas sejarah pun, siapa sebenarnya yang pernah serang Malaysia? Bukan China pun. Yang datang dulu Portugis, Belanda, British dan Jepun. Nampak tak yang pembangkang ni cuma guna cerita ni untuk takut-takutkan orang Melayu Islam dan bangkitkan sentimen perkauman. Mereka gunakan politik ketakutan sebab mereka tahu ini je cara nak tarik sokongan Melayu Islam. Pasal naratif yang kata sekolah Cina dapat bantuan lebih, sekolah Melayu dibiarkan miskin. Sebenarnya inilah taktik PAS dari dulu sampailah sekarang. Realitinya dalam belanjawan 2025, kerajaan sendiri dah peruntukkan 1 bilion ringgit khusus untuk selenggara semua jenis sekolah. Tak kiralah sekolah kebangsaan ke, sekolah Cina ke, sekolah Tamil ke, sekolah agama, sekolah dalam ketentera atau sekolah OKU pun semua dapat perhatian sama. Tak ada istilah kerajaan pilih kasih. Bayangkan masjid, tempat ibadah yang sepatutnya jadi medan penyatuan, tapi disalahgunakan untuk agenda politik sempit. Inikah contoh ustazah yang sepatutnya? Sebagai rakyat, kita jangan biarkan pihak yang nak porak-perandakan kita dengan retorik politik ini mempengaruhi fikiran kita. Fitnah agama, bangsa dan institusi diraja ni bukan benda yang main-main. Ingat, fitnah politik ni mungkin nampak kecil, tapi kesannya amat besar. Ya, alright. Okay, terima kasih kawan-kawan yang hadir. Bantu aku like, komen dan subscribe. 70 puak. Satu puak je lulus yang dikatakan oleh Lailah Zun. Setuju, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah. Kan? Berpecah sehingga 70 puak. Hanya satu puak saja yang akan masuk ke dalam syurga Allah. Ya, terima kasih kawan-kawan. Ustaz Limah, nenek moyang dia kat kubur tengah meroyan. Si sial mereka lagi sial si jengka. Moski marah sungguh. Alright. Okay, insyaAllah.